Salam sejahtera, ini satu berita paling buruk untuk Perikatan Nasional Pembangkang, khususnya yang akan menduduki pilihan raya PRK Nenggiri yang akan diadakan pada bulan Ogos ini. Ini apabila walaupun ada uh, walaupun ada cakap-cakap yang disebar secara meluas yang disebut sebagai rancangan orang tertentu untuk cuba merosakkan kekompakan perpaduan kerajaan madani khususnya Barisan Nasional, ini pula yang berlaku. Disangkakan Barisan Nasional akan berpecah, disangkakan Barisan Nasional akan bubar. Rupa-rupanya bukan sahaja tidak bubar, bahkan mereka menjadi lebih kuat. Ini apabila diumumkan PRK Nenggiri, semua parti termasuk MCA, MIC akan turun berkempen. Ini laungan yang paling bahaya, laungan paling ditakuti oleh Perikatan Nasional. Semua parti dalam kerajaan perpaduan akan turun berkempen bagi memenangkan calon Barisan Nasional BN pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri bulan depan. Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, ia termasuk MCA yang sebelum ini memboikot kempen PRK Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu. Ya, sudah tentu MCA dan MIC akan turun berkempen. Semua sekali parti komponen akan terlibat, katanya. Semua yang berada dalam kerajaan perpaduan memang akan turun kempen dan tidak timbul boikot. Sebab semangat BNPH bila ada pilihan raya, rasa tanggungjawab untuk bersama. Katanya dalam sidang akbar selepas mesyuarat penyelarasan BNPH bagi PRK Dun Nenggiri di Menara Datu On pada Isnin. Sebelum ini, MCA tidak mahu terlibat dalam kempen PRK Dun Kuala Kubu Baharu susulan kerusi tersebut tidak ditandingi calon BN. BN mempertaruhkan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani bagi mewakili kerajaan perpaduan pada PRK Dewan Undangan Negeri Nenggiri yang dijangka berlangsung Ogos depan. Dalam pada itu, Ashraf Wajdi menjelaskan, gabungan tersebut akan memberi fokus kepada ceramah berkelompok berbanding ceramah mega. Ini kerana ujarnya, sasaran berkelompok mampu memaksimumkan gerakan jentera antara parti dalam kerajaan. Fokus kita ialah sasaran pengundi berkelompok supaya dapat kenal pasti ahli dan penyokong. Kita ada penyokong BN dan PH, jadi semua jentera dapat menumpukan kepada pengundi di Nenggiri tanpa terlepas walau seorang jelasnya lagi. Sementara itu, Ashraf Wajdi yang juga Setiausaha UMNO berkata, kerajaan perpaduan telah mencapai kesepakatan dalam penyelarasan pergerakan jentera bahagian dan cabang di Kelantan termasuk dari negeri luar. Kita merasakan sudah sampai tahap kematangan kerana pengalaman dalam menghadapi PRK bermula dari Tioman hingga Sungai Bakap sedikit sebanyak membantu menguatkan kesefahaman antara dua jentera khususnya BN dan PH. Kita lihat fokus untuk menang di Nenggiri bergantung kepada kerja kuat kedua-dua jentera untuk meraih sokongan pengundi yang mempunyai pelbagai latar belakang, demografi termasuk kampung tradisi, felda dan paling penting, kawasan orang asli, ujarnya. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Ada netizen kata padan muka, ada netizen kata terimalah hukuman itu. Ada juga netizen kata baru di dunia dah dapat hukuman, nanti di sana andalah yang tentukan sendiri, katanya. Ini apabila akhirnya kejayaan SPRM menjerat 8 penguat kuasa RBT berjaya. PBT berjaya.
Saudara, selepas 6 bulan diintip, terima rasuah bulanan, 8 penguat kuasa PBT masuk jerat SPRM. Itu sebabnya netizen kata padan muka. Ada juga netizen kata tahniah kepada SPRM atas kehebatan mereka dalam memerangi rasuah sejak akhir-akhir ini. Benarlah apa yang diisytiharkan oleh Anwar Ibrahim bahawa perang rasuah akan dibuat habis-habisan di Malaysia. Bukan hanya bilis-bilis kecil yang akan menerima bahananya, tetapi yang paling teruk ialah jerung-jerung besar, ikan-ikan paus besar, melibatkan orang-orang besar yang seringkali menjadi dalang sebenar rasuah ini. Kalau dulu jarang sekali kita dengar jerung ditangkap, jerung rasuah, ikan paus rasuah ditangkap, tapi sejak akhir-akhir ini itulah yang berlaku. Selepas 6 bulan diintip, terima rasuah bulanan, 8 penguat kuasa PBT masuk jerat SPRM. Padan muka, kata netizen. 8 anggota penguat kuasa pihak berkuasa tempatan PBT di ibu kota ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini kerana disyaki menerima wang suapan secara bulanan. Mereka dipercayai menerima wang rasuah secara bulanan hampir RM12,000 daripada premis perniagaan yang beroperasi menggunakan lesen Alibaba di ibu negara. Anggota penguatkuasa ditahan itu bertugas di pejabat PBT yang terletak berhampiran sebuah pasar harian di ibu negara. Sumber berkata, kesemua suspek lelaki berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu ditahan di sekitar ibu negara dalam operasi khas Ops Orange oleh SPRM Kuala Lumpur bermula jam 8.30 hingga 11 pagi tadi. Katanya, operasi yang dijalankan hari ini adalah hasil risikan dijalankan SPRM sejak 6 bulan lalu. Kesemua penguatkuasa yang ditahan ini disyaki melindungi premis haram yang beroperasi secara tidak sah yang menerima wang rasuah secara bulanan antara RM200 hingga RM1,000 daripada pemilik dan penjaga premis berkenan. Wang rasuah yang diterima ini sebagai balasan kerana tidak mengambil tindakan penguatkuasaan kepada premis-premis berkenan. Premis bukan sahaja menggunakan lesen Alibaba, malah melakukan kesalahan menggajikan warga asing sebagai pekerja selain beroperasi menggunakan lesen yang berbeza, katanya. Susulan tangkapan kesemua suspek terbabit, SPRM menyita wang tunai kira-kira RM40,000 yang dipercayai hasil kegiatan haram mereka. Sementara itu, pengarah SPRM Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Fauzi Hussein ketika dihubungi mengesahkan tangkapan terhadap kesemua suspek dan kes disiasat di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Katanya, kesemua suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur esok bagi proses permohonan reman. Katanya, kes disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan A Akta SPRM 2009. Menurut beliau, kesemua suspek akan direman di Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur esok. Rabu lalu, SPRM menahan 8 individu yang disyaki merasuah anggota penguatkuasa bagi mengelak tindakan diambil terhadap premis mereka yang menggaji warga asing serta beroperasi menggunakan lesen Alibaba. 6 daripada mereka didakwa di mahkamah dan dikenakan denda antara RM6,000 hingga RM10,000. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.